Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'da. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu bersama pada hari ini. Pastinya dalam My Quran Time kita berada di halaman yang terakhir suratul Anbiya, iaitu halaman 331, tetapi insya-Allah tidak akan menjadi yang terakhir buat kita, bahkan kita tambah terus bersemangat untuk bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sebentar tadi saya baca Fatihah, bacaan seperti Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan sikit-sikit bacaan itu mengubat sikit rindu kita kepada tanah haram, dan hari ini mudah-mudahan mengubat juga rindu kita kepada guru kita, pentadabbur kita. Kita bawakan kembali pentadabbur kita, Al-Fadil Al-Ustaz Fazrul Fahmi Ismail. Ting ting. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Faz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Faz. Alhamdulillah. Sihat hari ini. Rasa tu ceria rasa. Masya-Allah, masya-Allah. Bila dapat bersama kembali dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Masya-Allah. Ini pasti doa Ustaz ya. Doa Ustaz, memang sahabat-sahabat doa kita yang besar. tak putus-putus mendoakan. Itulah pentingnya Ustaz ya. Doa silahul mukmin ya. Senjata dan juga kita kata penghubung, walaupun tak bertemu, tak bersua, tapi doa menjadi penghubung di antara kita bersama. Antara kita bersama. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Saya Serah kembali. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi ya, kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali semula ya di My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita meneruskan halaman terakhir pada surah Al-Anbiya. Dan terima kasih atas doa semua yang bertubi-tubi, yang saya yakin ramai orang-orang soleh Ustaz ya sebenarnya yang berdoa, kerana kalau ikutkan semalam saya masih belum bersedia untuk masuk ke studio ya. Kalau masuk pun mungkin dalam keadaan yang agak mencabar, tetapi saya yakin doa daripada tuan-tuan puan-puan ya yang terus menerjah kepada 7 petala langit adalah suatu perkara yang kita ambil daripada surah Al-Anbiya. Inilah juga yang berlaku beberapa ribu tahun yang lepas berkaitan dengan para nabi. Perjuangan nabi ini penuh dengan cabaran mihnah, tetapi dengan doa itulah yang 4 kali Allah ulangkan. Fastajabna, kami menjawabnya, wa kashafna, kami pelihara, jauhkan daripada pelbagai cabaran. Dan pada hari ini kita ingin sama-sama meneruskan pengajian kita pada halaman 331 insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita perhatikan apakah sinopsis bagi halaman 331, iaitu pada ayat yang ke-102 hingga 105 kita akan melihat bagaimana keadaan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan daripada apa yang kita lihat pada hari semalam, iaitu keadaan di akhirat. Dan kemudian pada ayat 106 kita akan melihat bagaimana Allah menekankan tentang Al-Quran adalah panduan untuk hamba, bagaimana menjadi hamba ketika sakit, ketika diuji, dihadapi pelbagai cabaran. Al-Quran
Al-Quran sebagai panduan. Dan pada ayat 107 hingga ayat 112, ayat yang akhir ini kesimpulan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang dihadiahkan kepada seluruh alam, dan ianya perlu kita ambil perhatian kerana ianya adalah satu hadiah berharga untuk kita semua pada bulan Rabiul Awal ini sendiri. Jadi mari sama-sama kita baca Ustaz ya, pada ayat yang ke 102 hingga 107. Sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, tengok sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook pun subhanallah ceria gembira Ustaz. Pertama kerana dapat terus bersama dengan Quran dan kita dapat kembali bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Itulah kita bersahabat dengan Al-Quran dan kita selalu bersama dengan Al-Quran halaman demi halaman. Mudah-mudahan kita dapat mencapai ke halaman yang berikutnya terus dan terus hingga 604 halaman. Mudah-mudahan, dan pasti kenangan ini satu masa nanti kita akan rasai saja. Kita ingat dulu masa belajar halaman 331 contohnya. Oh subhanallah. Jadi inilah kenangan-kenangan manis bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan terpahat senantiasa dalam hati kita, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita mulakan bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan, ayat 102 sehingga ayat 107. Kita mula dulu dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 102 hingga 107 untuk sama-sama kita memerhati Ustaz ya, kepada pengalaman bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kalau kita lihat semalam ada Allah menceritakan tentang mereka yang berada di neraka, iaitu lahum fiha, pada ayat yang ke-100, lahum fiha zafir ya, iaitu bunyi suara rintihan, wahum fiha la yasmaun, dan mereka tidak pun mendengar. Kerana apa? Kerana masing-masing mengalami cabaran ataupun azab yang amat perit ya. Dalam kotak ada kotak, dalam kotak ada kotak, itu maksudnya ialah ia diletakkan pada tempat masing-masing ketika diazab tersebut. Tetapi bagi orang yang amal, yang bersungguh beramal seperti tuan-tuan ya, yang bersungguh-sungguh beramal daripada al-husna pada ayat 101. Kita lihat dahulu ayat 101 semalam, ulaika anha mubadun, mereka itu adalah orang-orang yang dijauhkan Ustaz. Dijauhkan ini Ustaz ya, bila cakap tentang sakit, tentang azab ini ya, bila dia sakit, saya selalu banyak fikir pasal ini baru sakit kan, sakit ni je sekejap je, 4-5 hari. Tetapi kalau sakit itu berlarutan, dia apa-apa sakit pun kalau dia berlarutan, dia sakit kena cubit 1 minit ya, tapi kalau sampai 1 hari ke, dia lain macam Ustaz. Dia macam-macam pemikiran yang datang ke dalam hidup kita ini. Tetapi bagi orang yang tetap buat kebaikan, Allah jauhkan. Allah jauhkan. Walaupun dalam dunia ini kita tengok bahawa pengalaman nabi-nabi yang ada, kalau zaman kita tengok Nabi Ibrahim kan sakit itu Ustaz kan, dihenyaknya ataupun dilawannya. Kemudian Nabi Ayub memang confirm, Nabi Ayub memang pada ayat yang sebelum ini yang bertahun-tahun sakit itu. Rupa-rupanya ayat itu Ustaz, saya dah gaji ketika malam sakit itu, malam hari Rabu lepas kan, lepas tu terus sakit kan. Jadi sambil duduk sakit itu ialah melihat balik ayat itu, walaupun 2 ayat pada surah Al-Anbiya ini, ayat 83 dan 84, tetapi mempunyai banyak manfaat untuk orang sakit. Untuk orang sakit setiap saat itu recall balik, ingat balik, ia menyebabkan kita okey, saya tetap nak buat kebaikan ya, dan tetap juga mengikuti My Quran Time. Saya tengok kan ustaz ketika ulang kaji ya, bersama Ustaz Safri, bersama Dr. Sanusi, untuk sama-sama kita jangan padam semangat. Pasal dia kalau kita tengah sakit itu padam semangat ya, itu sebabnya kita doakan Ustaz ya kepada rakan-rakan kita yang mungkin ada kesakitan ataupun ada ahli keluarga yang sakit, kita doakan terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang berlaku di syurga nanti? La yasmauna hasisaha ya, mereka tidak mendengar bunyi desisnya api neraka, iaitu kalau katakan orang Islam itu, orang beriman itu menyeberang siratul mustaqim itu, dia tak dengar pun siratul mustaqim itu. Maksudnya dia tak dengar api-api yang bergejolak tersebut. La yasmauna hasisaha. Mengapa? Kerana di dunia ini pasal dia cepat sangat untuk membuat kebaikan, jadi di sana Allah pun zaskan dia, dengar pun tak dengar. Ya, dan ini adalah perlindungan anugerah Allah kepada tuan-tuan, kepada kita semua, kerana bersegera buat kebaikan. Dan wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Subhanallah Ustaz, subhanallah, apa saja nak dapat Allah, apa sahaja nak dapat, khalidun, kekal. Ya, berbanding dengan kalau katakan waktu saya tak berapa sihat itu kan, rasanya ya Allah kalau boleh makan ubat ni boleh tak dalam masa sejam daripada sekarang. Tak sekarang pun sejam dari sekarang dah habislah sakit tersebut kan. Tetapi masih ada lagi kan, masih ada lagi, kerana masih di dunia. Dan kita tahu bahawa sebenarnya bagi Nabi Ayub makan masa sampai berbelas tahun. Jadi kita tahu bahawa anta arhamur rahimin, kena banyak berzikir. Memang engkau yang maha penyayang dalam kehidupan itu, untuk memastikan hati kita terus kuat dan berbuat kebaikan ketika sakit Ustaz ya. Dan pada ayat yang ke-103, kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih ya. Salah satunya faza' ini dikaitkan dengan sangkakala yang ditiupkan, tidak menyebabkan mereka ini rasa terkejut, orang-orang yang berbuat kebaikan, pasal mereka sudah pun dijanjikan dengan sesuatu yang amat-amat bagus
Apa janjinya Ustaz ya? Wa tatalaqahumul malaikah, ya, disambut oleh malaikat. Masya-Allah. Disambut, ya. Cuba bayangkan Ustaz ya, kalau katakan kita sakit ke, pergi hospital disambut, kan. Rasa segar je. Rasa segar Ustaz. Rasa segar walaupun sakit lagi ni, kan. Apatah lagi apabila kita ini dalam keadaan yang memang tak dengar pun tentang bunyi desis neraka tadi, dan disambut oleh para malaikat, dan malaikat cakap Ustaz, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Subhanallah, this is your day. Hari ini hari kamu. Macamlah kalau katakan anak kita dapat hadiah, kan, kita cakap this is your day. Guru besar beritahu pada anak yang bersungguh-sungguh belajar, sebenarnya subhanallah, itu adalah tuan-tuan pernah naik pangkat, pernah dapat apa, hari Ustaz bernikah dulu, this is your day contohnya, kan. Itu adalah satu anugerah, satu ucapan tahniah daripada para malaikat. Kerana apa? Kerana dulu kamu sudah bekerja keras, mengikut nabi-nabi yang sakit pun berjuang, yang kena kutuk pun berjuang, yang mungkin kena halau oleh kaum dan ayahnya pun berjuang. Ini yang menjadi satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kita baca ayat 104 sama-sama sebagai satu peringatan bersama agar kita kena buat persediaan daripada sekarang. Kita baca ayat 104 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya ada perhatikan satu apa nama ni, lontaran Ustaz Fazal dekat FB ya. Berkenaan ada satu gambar tu. Wah, ramai tertanya-tanya. Nanti mungkin boleh kongsikan apa ibrah daripada gambar tu kan. Nanti kita kongsikan. Kalau sempat nanti insya-Allah. Kita baca dulu ayat yang ke-104. Ayat ni Ustaz biasa kalau dalam tilawah kan, dia mencabar sikit kalimah tu. As-sama'i ka tayyis sijilli. Dia jadi kena hati-hati tu. Kat situ. Jom kita baca sama-sama ayat 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. Inilah pada hari di mana kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama. Maksudnya Allah menggulungkan seperti kertas ini. Kalau dia waktu dulu orang kalau dah habis ceramah ke apa ke digulung je. Kalau dia masih okey lagi ni, ini belum ceramah lagi ni. Bila dah ni digulung, maksudnya sudah selesai. Sudah selesai. Dan ini mengingatkan kepada kita bahawa apa yang berlaku tentang awan ataupun as-sama, langit ini akan bergulung saja, dan bila bergulung itu maksudnya sudah di penghujung kehidupan. Kama bada'na awwala khalqan nu'idu, kami akan kembalikan kamu semula kepada kejadian asal di mana tidak ada pakaian, ya, itu yang dinyatakan oleh Nabi. Sayyidina Aisyah bertanya, macam mana kau waktu itu kalau orang tak ke tengok-tengok orang lain? Tak ada, tak sempat pun Ustaz. Dia bila semua orang sudah bimbang, tuan-tuan sekalian, bimbang amal masing-masing, maka pada waktu itu tak ada dah, ya. Dan ini mengingatkan apa? Mengingatkan pada kita, hari ini saya ni dah cukup tak amal saya? Dengan amalan Quran tuan-tuan, dengan solat kita, dengan tanggungjawab yang kita ada, kita akan ingat bahawa langit yang kita lihat di luar sana itu ianya terhampar seperti kertas, tetapi ianya satu hari nanti akan bergulung. Dan bila bergulung itu maksudnya ia akan terhenyak dan akhirnya akan menjadi alam baru Ustaz, ya, alam akhirat yang akan diuji siapa perkara ini. Dan perkara ini semuanya dirancang. Allah kata bahawa wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini bukannya tiba-tiba kami buat.
Kami memang dah rancang dan kami beritahu kepada kita semua sebagai satu mesej agar kita membuat persediaan. Apa persediaannya? Walaqad katabna fiz zabur, dan sesungguhnya telah kami tulis dalam zabur setelah tertulis dalam az-zikr bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Menambahkan amal soleh, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan, iaitu tawa, iaitu menggulung, 5 kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan ini yang kita jumpa pada ayat 104 itu melambangkan bahawa gegak gempita kepada alam ini akan berlakunya, tetapi bagi orang beriman yang sudah membuat persediaan dengan zikir dan amal soleh, maka mereka tahu bahawa kita akan diucapkan tahniah oleh para malaikat. Ini yang kita nak pastikan bahawa Ustaz ya, pada ayat 106, inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Dalam surah ini banyak perkataan abidin, banyak kali. Pasal apa? Seorang anbiya dia nak mengingatkan kepada nabi ni, nak mengingatkan kaumnya agar jadilah hamba. Ketika kaya jadilah hamba, ketika miskin jadilah hamba, ketika sihat jadilah hamba, ketika sakit lagilah Ustaz. Ya, memang jadi hamba. Allah akan tarik kita jadi hamba. Waktu itu tak ada dah ubat ke isteri ke anak apa semua tak faham dah. Ya, yang faham hanyalah Allah sahaja yang boleh mengubat dan boleh menyegarkan kita semula ya. Jadi ini yang berlaku pada ayat 106, dan utusan nabi kepada alam ini adalah sebagai rahmat untuk sama-sama kita sedar kehambaan kita adalah kepada Allah, bukan kehambaan kepada sesama manusia. Jadi kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ustaz, Rasulullah meninggalkan kita semangat, semangat untuk kita terus bersama gerakkan Al-Quran, betul, bersama dengan sebarkan Al-Quran. Itulah istilah rahmatan lil alamin itu Ustaz ya. Dia memberi perubahan ya, di pada kala orang putus asa, ketika orang rasa kalau dah miskin tu habislah, tunggu mati kan, kalau dah sakit tunggu mati, ya semuanya tunggu mati je. Tetapi bila Nabi datang itu bangkit, semua bangkit balik, walaupun tengah miskin, tengah sakit, tengah tak berpelajaran, bangkit. Kerana apa? Kerana tahu bahawa Nabi menyebarkan rahmat ini akan memberi cahaya sampai orang Madinah tunggu-tunggu Ustaz. Tunggu-tunggu. Ada nasyid lain tapi bukan hari inilah Ustaz ya. Masya-Allah. Okey, baik. Jadi kita salah satu daripada petandanya ialah Al-Quran ini sendiri. Betul, ya, yang kita dalami, dan kita nak dalami dahulu tajwid ringkas kita sebelum kita menyambung apa mesej besar yang ada yang dibawakan rahmatan lil alamin. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita nak singgah seketika ke ruangan ulang kaji tajwid kita. Jom kita saksikan paparan yang telah disediakan tentang ilmu tajwid, iaitu takhim dan tarqiq. Huruf hijaiyah dibahagikan kepada 3 bahagian berdasarkan tafkhim atau tarqiq. Maksudnya huruf-huruf yang tebal ni ataupun suara tebal tipis ni dia terbahagi pada 3. Kita dah kongsikan sebelum ini dua. Hari ini kita masuk yang ketiga, iaitu huruf-huruf yang ditafkhimkan ataupun ditarqiqkan. Maksudnya tebal atau nipis. Maka ia adalah bergantung kepada keadaan ataupun kedudukan huruf tersebut. Hurufnya ada 3, iaitu kita perhatikan contoh dia. Okey, antaranya di halaman yang ke-331 ini iaitu pada ayat yang ke 104, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
yauma natawis samaa katayis sijilli lil kutub yauma natawi. Kalau kita tengok pada kalimah natawi, huruf ta sukun ataupun mati baris dia, maka dia berada dalam keadaan qalqalah lah, qalqalah kan. Lepas tu kita jumpa pula katayyi, ta yang berbaris fathah, ta yang berbaris di atas, maka berbezalah tingkatan ketebalan dia. Yang qalqalah ataupun yang mati ataupun sukun itu kuranglah sedikit berbanding dengan ta yang hidup barisnya baris atas. Manakala ayat yang ke 29, contoh tu surah Al-Hajj, ayat yang ke 29, ayat yang ke 26, iaitulah kalimah wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimin. Huruf ta yang berbaris atas mula-mula tu wa tahhir, kemudian kita jumpa huruf ta ada mat pula kat dia, panjang lagi, liya wa tahhir baitiya lit-taifin, dan juga wal qaimina. Maksudnya tahap ketebalan dia berubahlah, maksudnya huruf tebal huruf ta, huruf qaf contoh dekat situ ada mat dengan dia, maka dia tinggi lagi ketebalan dia sebab dia ada mat. Ta qa. Jadi itu ada dua contoh, satu dalam surah Al-Anbiya, satu lagi dalam ayat yang ke-26 surah Al-Hajj sebelah dia. Jadi kita akan jumpa nanti contoh-contoh yang lain, insya-Allah. Selamat mencuba, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi yang menjelaskan tentang bacaan tafhim dan juga tarqiq. Tarqiq ya, Tarqiq. Ada ya, dia punya qalqalah tu. Dia sekarang ni suara dia belum cukup ni lagi Ustaznya. Jadi qalqalah ni masih tengah nak panas lagi, insya-Allah. Tapi terus bersama dengan tuan-tuan, kita nak meneruskan ayat 108 hingga ayat 112, kesimpulan akhir di bahagian hujung surah Al-Anbiya ini, bagaimana para nabi ini sebenarnya mereka ini dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan perjuangan adalah dengan penuh kehambaan. Kehambaan itulah sebenarnya yang menyebabkan mereka terus boleh istiqamah. Kehambaan itulah yang menyebabkan mereka terus bangkit dan bangkit untuk mengingatkan masyarakat agar jangan lena ghaflah di dalam kehidupan mereka dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 108 hingga 112 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, macam mana sudah sampai ke surah Al-Anbiya, kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan My Quran Time. Harapan saya, harapan kami semua adalah sedikit sebanyak ilmu yang kita pelajari dari segi pemahaman, dari segi bacaan. Macam ayat yang ke berapa tadi? 104 tadi, memang ada sahabat-sahabat kita kongsikan memang susah ayat tu. Kena 3-4 kali ulang baru berjadi. Jadi. Dia kata dia kokak-kokak sikit. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, kokak-kokak tak apa. Daripada tak kokak-kokak, daripada tak baca Quran tak apa. Biar kita sangkut-sangkut dahulu tak apa, tapi perjalanan kita terus bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung bacaan kita ayat yang ke-108 sehingga ayat yang akhir 112 surah Al-Anbiya. Jom kita baca dengan bacaan murattal nahwan pula insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 108 hingga 112 ini sebagai kesimpulan Ustaz ya, tentang apakah mesej yang disampaikan. Jika pada ayat 107 itu Allah menyatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak ku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Menjadi rahmat ini apakah mesej yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya, nabi-nabi sebelum ini. Dalam ayat 108 dijelaskan qul innama, katakanlah sesungguhnya diwahyukan kepadaku innama ilahukum ilahu wahid, iaitu Allah hanya esa yang satu sahaja. Itulah mesej yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang nak dibawakan kepada seluruh alam. Fahal antum muslimun, apakah kamu ini ingin menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesejnya itu saja Ustaz. Satu-satunya dibawa oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Hud, Saleh sebagainya lah ya, yang nabi-nabi sebelum yang pernah kita belajar. Sebenarnya mesejnya satu. Dan apabila kita beriman, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam nasyid tadi Ustaz ya, Nabi berjuang betul-betul itu adalah untuk membawa mesej ini. Mesej ini yang orang tak suka, pasal apa orang tak suka? Disebabkan bila perkataan fahal antum muslimun, adakah kamu nak menyerah diri, adakah kamu nak give up dengan cara hidup kamu yang selama ini nak ikut kepada jalan hidup bertuhan? Kan contohnya kalau katakan mereka ini sudah biasa dengan memeras kepada orang miskin, ataupun katakan sudah biasa rasuah contohnya, nak ubah kan, boleh tak kamu ubah rasuah ini, jangan lagi jadi sebagai jalan hidup kamu. Itu tanda orang yang muslimun. Pasal walaupun ada orang tu bertulis kat penalannya Islam Ustaz ya, tetapi kalau dia rasa macam saya ada amalan-amalan saya yang saya dah biasa buat, saya dah biasa lakukan selama hari ini, kalau tidak mahu give up ataupun menyerah kepada Allah, itu belum lagi muslimun, belum lagi menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah yang berlaku? Cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fa in tawallau, jika mereka berpaling ya, maka katakanlah ya, ramai orang tak suka dengan Nabi Ustaz ya. Nabi bila bercakap, Nabi cakap elok-elok kan, cara Nabi bersungguh-sungguh dengan penuh kasih sayang, tetapi ada je yang kata kau ni penipu, ahli sihir dan sebagainya yang kita telah belajar. Maka Nabi diajarkan adzantukum ala sawa ya, bukankah aku telah memaklumkan kepada kamu secara sama ya, iaitu perkara ini tidak berbeza pun, tidak ada beza, bahawa Tuhan satu, menyerah kepada Allah, ikut kepada Allah, dan jangan kita membuat kezaliman. Tetapi dalam masa yang sama mereka akan balas. Mereka kata kalau kamu kata betul sangat ya, bila-bila yang kata iqtarabatis saah itu, yang kata dekat sangat kiamat, bila-bila kan. Nabi diajarkan wa in adri ya, aku tidak tahu adakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataupun masih jauh lagi ya. Jawapan kita juga Ustaz ya, ada orang kata ini dah 1400 tahun turun, tak kiamat lagi pun kan. Saya rasa betul ke kiamat tersebut? Itu adalah tanda orang yang sombong, tidak menjadi hamba kan. Kalau orang yang hamba, dia bila diberi peluang Ustaz, dapat balik sihat balik, kata ya Allah, ini Allah nak bagi peluang lah ni kan. Itu kalau orang yang tak sombong. Tapi kalau orang tak sombong, dah sihat balik ni
apa lagi ni kan. Jadi perkara itu yang kita perlu sikapi dalam hidup kita. Bila Allah beri peluang kita bernafas lagi, kita baca Quran lagi, seperti tuan-tuan pada hari ini terus ceria bersama dengan keluarga, ajak solat berkali-kali, tak apa tuan-tuan. Kerana apa? Kerana apabila sampai di akhirat nanti, bila malaikat mengata hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, this is your day kan, ini adalah hari awak. Awak akan dapat segala-galanya. Pasal dulu awak nak buat perkara ni rasa letih, nak ulang-ulang kan, sakit dan sebagainya, berbaloi, amat berbaloi. Kita nak baca pada ayat yang ke-110 ya, sebagai satu daripada penekanan terhadap bagaimana hakikat tentang kehidupan kita ini. Kita baca ayat 110 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Pada Ustaz Fazrul, kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-110. Kita cuba kita cuba sampaikan satu ayat itu dengan satu nafas. Boleh tu tuan-tuan dan puan-puan kat rumah, boleh cuba keluarkan suara. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan secara terang-terangan dan mengetahui juga apa yang kamu rahsiakan. Ya Allah cakap begini Ustaz ya, pasal sebenarnya mereka tak tanya pun tentang mereka dalam hati saja ya, tentang betul ke kiamat ni ada ke tak ada ke. Kadang-kadang dalam hidup kita pun kita kata betul ke apa yang kita ada kiamat ke tak ada ni, tapi nak ceritanya bahawa apa sahaja persoalan kita dalam hidup kita ini Allah tahu. Ya, Allah tahu. Kalau katakan kita merintih Ustaz ya, seorang-seorang pun waktu tu rasa macam orang lain Ustaz Tarmizi ni faham ke dengar ke tak kan, contohnya lah kan. Waktu itu bila kita tahu kita ada rakan-rakan kita, tetapi rupa-rupanya Allah pasti mendengar, dan bila Allah mendengar ini, Allah tak pernah menjawab kecuali yang lebih baik Ustaz. Ya, Allah menjawab lebih baik. Jadi kadang-kadang dia ada fikir juga ketika sakit tu, lebih baik tu boleh tak segerakan sikit kan, kalau boleh makan ubat dia 2 jam lagi dah baik kan. Tapi rupa-rupanya ialah kadang-kadang biar Allah ada lambatkan, cepatkan, ada manfaat yang besar untuk rasakan bahawa kehambaan betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in adri, dan aku juga tidak tahu, boleh jadi hal itu ujian bagi kamu dan kesenangan hingga waktu yang ditentukan. Apabila seseorang itu masih lagi diberi peluang dalam hidup kita ini, sebenarnya ia adalah satu fitnah kita ini Ustaz ya. Sebenarnya kita melalui fitnah, sama ada fitnah syar ataupun khair kan. Kalau syar biasalah orang kalau sakit dia kata oh saya ni diuji kan. Tapi ketika sihat juga diuji Ustaz kan. Kita pun mungkin makan pun makan apa yang kita nak makan, kita buat apa yang kita nak buat, tetapi kita harapkan dengan ujian itu kita lulus ni macam mana? Dengan kita selalu kembali kepada kebenaran. Ayat 112 kita baca sekali lagi sebagai satu ayat, sebenarnya ayat yang mengerikan. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin tak pernah cakap perkara-perkara ya Allah berilah hukum kepada mereka, tetapi keluar ayat 112 ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita sambung ayat 112 dengan bacaan mujawwad sikah. Tadi ayat 110 pun kita baca dengan sikah. Yang ini kita pun kita baca sikah penutup insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, dia Nabi Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan dialah Tuhan kami yang maha pemurah, tempat memohon segala pertolongan ke atas semua perkara. Bila Nabi menyatakan rabbihkum bil haqq, sebenarnya Ustaz
Nabi merintih. Dalam masa yang sama Nabi kata, dah banyak kali dah ya Allah aku mengingatkan kepada kaumku tapi dia lawan balik aku, maka tentukanlah, berilah hukuman al-haq bil haq. Ya, jadi bila biasanya Nabi Nuh yang cakap begini, kan, untuk dihancurkan, tak tinggal sedikit pun, tetapi Nabi Muhammad pun menyatakan ini selepas apa? Selepas menyampaikan bertahun-tahun, sama juga macam Nabi Musa Ustaz ya. Nak cerita pada kita apa? Kita kena terus berusaha dalam hidup kita, ya. Malah masih lagi Nabi lapik dengan perkataan apa? Wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Allah ni Ar-Rahman. Allah ini sebenarnya tempat mohon pertolongan, ya. Allah masih lagi yang kamu kata macam-macam itu, kamu boleh minta lagi tolong pada Ar-Rahman ini yang betul, jangan yang salah guna, yang kamu salah konsep ini. Syaratnya ialah apa? Syaratnya jangan kamu degil, jangan melawan kepada Allah. Tempat fahal antum muslimun, yang sepatutnya kita serah diri dalam kehidupan. Rugi Ustaz ya. Langit sudah menyerah diri, awan semuanya sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau ada lagi yang kata saya tidak mahu menyerah kepada Islam ataupun menyerah kepada Allah, saya ada style saya masih lagi okey, pangkat saya, harta saya, tengok ya, kalau Allah tarik sekejap sahaja, 5 hari je kita akan lepuk dan akhirnya kita tahu bahawa kita kena kembali buat amal kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kepada resolusi kita pada halaman akhir surah Al-Anbiya, iaitu yang pertama, biarpun dunia ini bercampur dosa dan pahala, kuatkan semangat beribadah agar kita diganjari syurga yang penuh kesejahteraan. Pada ayat 105, jadilah orang yang soleh kerana dunia ini akan diserahkan pengurusannya kepada golongan tersebut. Dan yang ketiga, jadilah umat Nabi Muhammad yang menjadi rahmat kepada seluruh alam dengan kita memperjuangkan la ilaha illallah, dengan memperjuangkan kalimah Al-Quran untuk kehidupan sejagat. Kita berdoa bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Walau sejauh mana hubungan kami denganmu ya Allah, walau kami lalai dan leka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Kurniakan kesihatan buat mereka ya Allah, agar terus dapat beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Begitu juga ibu ayah mertua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami bersyukur ke hadratmu ya Allah, dikurniakan peluang ruang buat kami untuk bersama dengan Al-Quran. Mata kami melihat huruf-hurufnya, mata kami melihat kalimah-kalimah ayat-ayatnya ya Allah. Halaman demi halaman hati kami senantiasa dibajai dengan kalammu Al-Quran. Maka ya Allah, permudahkan terus kepada kami ya Allah untuk mendalaminya, membacanya ya Allah. Kurniakan kelancaran buat kami memahaminya ya Allah, isi kandungnya, dan diberi kekuatan buat kami untuk kami amalkannya bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kesembuhan buat saudara-saudara kami yang kini sedang dirawat ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar terus kita dapat menjejak kepada al-anbiya, nabi-nabi yang kita baca dalam surah ke-21 ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah contoh teladan uswatun hasanah yang kita ingin bawakan dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan dijemput untuk terus menyumbang agar gerakan ini dapat terus berjalan ya, dan kita ingin bergerak
bersama dengan para anbiya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, memperjuangkan kalimatullah hiyal uliya ini sebenarnya. Jadi kita akan bertemu lagi pada ulangan pada malam ini ya, jam 10 malam saja. Masih 10 malam saja ya, masih 10 malam dan 6 pagi. Dan saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan sekalian yang mengikuti My Quran Time, yang terus mendoakan kami semua, dan kami juga mendoakan pada tuan-tuan terus istiqamah, terus bersama Al-Quran, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.